Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam video pembelajaran sains bersama Cikgu Farahdilah. Cikgu berharap murid-murid masih bersemangat untuk belajar dan meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Dalam pembelajaran pada hari ini, kita akan teruskan mempelajari unit 8 iaitu asid dan alkali. Tajuk yang akan dipelajari pada hari ini adalah sifat bahan berasid, beralkali dan neutral. Murid-murid boleh merujuk buku teks di halaman 109 sehingga 110. Sebelum kita mempelajari tajuk ini dengan lebih mendalam, mari kita lihat objektif pembelajaran. Pada hari ini, objektif pembelajarannya adalah pada akhir pembelajaran, murid dapat menerangkan sifat bahan berasid, beralkali dan neutral dari segi perubahan warna kertas litmus, rasa dan sentuhan. Kedua, murid dapat mengiklak bahawa rasa dan sentuhan bukan petunjuk saintifik kepada sifat bahan berasid, beralkali dan neutral. Mari kita teruskan. Adakah murid-murid masih ingat? Dalam pembelajaran yang lepas, cikgu sudah pun memperkenalkan formula sambal. Formula ini sangat penting untuk murid-murid memahami sifat bahan berdasarkan perubahan warna pada kertas litmus. Mari kita imbas kembali. Formula sambal. Sekiranya kertas litmus biru berubah warna merah, dan kertas litmus merah tetap berwarna merah bermakna bahan yang diuji bersifat asid. Sekiranya kertas litmus merah bertukar berwarna biru dan kertas litmus biru tidak berubah menjadi biru bermakna bahan yang diuji bersifat alkali. Sebaliknya, sekiranya kedua-dua kertas litmus tidak menunjukkan sebarang perubahan, iaitu kertas litmus merah tetap berwarna merah dan kertas litmus biru tetap berwarna biru bermakna bahan yang diuji bersifat neutral. Murid-murid masih ingat kan? Mari kita ke aktiviti yang pertama iaitu mengenal sifat bahan berasid, beralkali dan neutral. Untuk pengetahuan murid-murid, selain menggunakan kertas litmus, kita juga boleh menguji sifat sesuatu bahan melalui dera rasa dan sentuhan. Jom kita teruskan. Lemon ini berasa masam. Kubis ini berasa pahit. Rasa air minuman ini tawar. Jadi, berdasarkan situasi tadi, dapat kita simpulkan bahawa kebanyakan bahan berasid berasa masam dan perit apabila disentuh. Bahan beralkali pula kebanyakannya berasa pahit dan licin. Manakala bagi bahan neutral pula, mempunyai pelbagai rasa. Ada yang tawar, manis dan masin. Ia berasa licin serta kesat apabila disentuh. Bagaimanakah pula dengan air kopi? Air kopi ini berasa pahit. Tetapi, apabila diuji dengan kertas litmus biru, warnanya berubah menjadi merah. Tidak semua bahan yang berasa pahit bersifat alkali dan tidak semua bahan yang berasa masam bersifat asid. Mari kita ke aktiviti yang kedua iaitu menguji sifat asid, alkali dan neutral pada bahan. Antara alat dan bahan yang diperlukan adalah kertas litmus merah dan biru, kertas turas, batang aiskrim, penitis, piring petri dan jubin. Selain itu, bahan lain yang diperlukan adalah susu segar, air garam, sos tomato, buah anggur, putih telur dan ubat gigi.
Antara langkah-langkahnya adalah pertama, sediakan bahan yang diuji ke dalam petri dan labelkan. Kemudian, rasa bahan diuji dengan lidah. Seterusnya, sentuh bahan diuji dengan jari. Uji bahan dengan kertas litmus merah dan biru. Ulang langkah tadi dengan bahan yang diuji yang lain. Yang terakhir, catatkan keputusan dalam jadual. Jadi, mari kita cuba. Susu segar berasa tawar. Apabila disentuh, ianya licin dan kesat. Kedua-dua kertas litmus tidak berubah warna setelah diuji. Oleh itu, susu segar bersifat neutral. Air garam pula berasa masin. Ianya licin dan kesat apabila disentuh. Kertas litmus juga tidak menunjukkan sebarang perubahan setelah diuji. Oleh itu, air garam sama juga seperti susu segar. Ia bersifat neutral. Seterusnya, sos tomato. Rasa sos tomato masam. Kita akan berasa perik apabila menyentuhnya. Kertas litmus biru akan berubah kepada merah, manakala kertas litmus merah akan kekal berwarna merah. Oleh itu, sos tomato bersifat asid. Buah anggur. Buah anggur pula berasa masam. Kita akan berasa perik apabila menyentuhnya. Kertas litmus biru akan berubah kepada merah dan kertas litmus merah akan kekal berwarna merah. Buah anggur bersifat asid. Kita teruskan pula dengan putih telur. Putih telur berasa pahit. Kita akan berasa licin apabila menyentuhnya. Kertas litmus biru tidak menunjukkan perubahan warna, manakala kertas litmus merah telah bertukar kepada warna biru. Oleh itu, putih telur bersifat alkali. Yang terakhir, ubat gigi. Ubat gigi berasa pahit. Ia licin apabila disentuh. Apabila diuji, kertas litmus biru tidak menunjukkan perubahan warna, manakala kertas litmus merah berubah kepada warna biru. Jadi, ubat gigi sama juga seperti putih telur. Ia bersifat alkali. Adakah rasa dan sentuhan boleh dijadikan penunjuk bagi sesuatu bahan bersifat asid, alkali dan neutral? Mengapa? Berdasarkan contoh-contoh yang telah kita lihat tadi, rasa dan sentuhan tidak boleh dijadikan penunjuk kerana, contohnya, tidak semua bahan yang berasa pahit bersifat alkali dan tidak semua bahan berasa masam. Ia bukan bersifat asid. Ingat, ianya boleh diuji tetapi tidak sesuai dijadikan penunjuk kerana sifat umum tidak sama pada setiap bahan. Kita sudah tiba di bahagian tugasan. Murid diminta untuk melengkapkan latihan di buku aktiviti muka surat 72 sehingga 74. Dalam muka surat 72, murid diminta untuk menyatakan sifat bahan berasid. Lengkapkan ujian rasa dan ujian sentuh ke atas jus asam jawa, air teh dan kicap yang diuji. Kemudian nyatakan sifat umum bahan berasid itu di bahagian bawah. Dalam muka surat 73 pula, murid perlu menyatakan sifat bahan beralkali. Nyatakan jawapan bagi ujian rasa dan sentuh bagi bahan larutan kapur sirih, jus sawi dan jus pucuk betik. Nyatakan sifat umum bahan beralkali dan kemudian nyatakan sama ada ia sesuai untuk dijadikan penentu sifat. Dalam muka surat 74 pula, murid perlu menyatakan sifat bahan neutral.
Nyatakan jawapan bagi ujian rasa dan sentuh bagi larutan garam, larutan gula dan air mineral. Nyatakan juga sifat umum bahan neutral dan nyatakan sebab mengapa sentuhan dan rasa tidak sesuai dijadikan penentu sifat. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Jumpa lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Semoga semua anak murid cikgu mendapat ilmu yang bermanfaat. Jumpa lagi. Bye.